Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di dalam perbincangan tajuk sains berkenaan dengan bumi dan sains angkasa. Jadi hari ini kita akan melihat berkenaan dengan buruj dan kita akan kenali apakah itu buruj. Jadi kita mulakan dengan mengenali buruj itu sendiri. Buruj ini boleh dikatakan sekumpulan bintang yang berada di langit yang membentuk corak. Dan buruj-buruj ini dinamakan mengikut coraknya. Jadi bagaimana keadaan ini berlaku? Ia berlaku dalam ribuan tahun dahulu apabila manusia kuno melihat dan mengimajinasikan susunan-susunan bintang yang ada di langit mengikut bayangan mereka. Jadi kalau mereka membayangkan susunan corak tersebut sebagai seekor binatang, mereka akan namakan mengikut binatang yang mereka bayangkan. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk membincangkan tentang buruj, elok rasanya saya mulakan dengan memperkenalkan permukaan bumi kerana ia akan mempengaruhi cara pandangan dan waktu kelihatan buruj di langit. Yang pertama dikenali sebagai hemisfera utara. Hemisfera utara ini merupakan kawasan yang berada di bahagian atas bumi. Kedua, kawasan di pertengahan bumi dikenali sebagai khatulistiwa. Dan garisan yang di bahagian bawah sekali dikenali sebagai hemisfera selatan. Negara-negara di hemisfera utara contohnya Amerika Syarikat, Kanada, Eropah. Manakala di kawasan khatulistiwa pula ialah Malaysia, Indonesia dan Brunei. Manakala negara di kawasan hemisfera selatan pula seperti Australia dan New Zealand. Jadi kenapa kita nak ambil tahu kawasan hemisfera ini? Adakah ia berkaitan dengan pelajaran kita tentang buruj? Sudah tentu ia berkaitan dengan buruj kerana keadaan dan masa buruj ini kelihatan di kawasan hemisfera utara tidak akan sama kelihatan di hemisfera selatan. Jadi penduduk di kawasan atas mungkin akan melihat satu-satu buruj lebih awal jika dibandingkan orang di bahagian selatan. Tetapi istimewanya, oleh kerana Malaysia ini berada di kawasan khatulistiwa di tengah-tengah bumi, kita boleh melihat buruj di kawasan hemisfera selatan dan hemisfera utara dalam keadaan malam yang serentak. Secara asasnya, buruj ini berpuluh-puluh jenis kerana ia dicipta daripada imajinasi bentuk manusia kuno. Jadi apa yang mereka bayangkan, mereka namakan. Tetapi daripada banyak-banyak buruj ini, kita hanya akan bincangkan 4 sahaja buruj utama. Iaitu yang pertama pari, biduk, berlantik dan Scorpio. Jadi kenapa 4-4 ini penting untuk kita belajar? Jom kita lihat. Yang pertama buruj pari. Apakah yang menarik tentang buruj pari yang perlu kita tahu? Yang pertama, bentuknya diimajinasikan atau dibayangkan berbentuk palang ataupun seperti ikan pari. Dan bentuk buruj pari ini membantu pengembara atau pelayar untuk mencari arah selatan. Jadi, di langit nanti kelihatan buruj ni 4 bintang dan bahagian bawah bintang ini, kawasan selarinya adalah menghala ke arah selatan. Ini fungsi buruj pari kepada pengembara dan pelayar laut. Untuk membantu menunjukkan arah. Yang keduanya dikenali sebagai buruj biduk. Buruj biduk ini terdiri daripada 7 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 7 bintang ini dibayangkan berbentuk seperti gayung. Apa guna buruj biduk ini kepada pengembara dan pelayar? Ia membantu mereka untuk menunjukkan arah utara. Bintang yang mana? Bintang yang ini diselarikan dengan bintang yang kedua ini. Hala ke atas, ia adalah arah utara yang akan membantu pengembara untuk mencari arah utara. Jadi satu tadi untuk membantu arah selatan, yang kedua ini membantu arah utara. Yang ketiga ialah buruj berlatik. Buruj berlatik ini dia tidak gunakan untuk fungsi arah, tetapi ia adalah buruj yang berbentuk seperti pemburu yang memanah. Ada pendapat mengatakan pemburu yang membawa pedang. Itu tak kisah. Itu adalah imajinasi mereka. Tapi yang awak perlu tahu ialah buruj berlatik berbentuk pemburu. Dan yang keempat adalah buruj Scorpio. Yang mana dibayangkan untuk membentuk kalajengking. Jadi,
kenapa empat-empat burus ini kita belajar? Sebenarnya, keempat-empat burus ini digunakan manusia untuk melihat arah ataupun menandakan musim menanam dan menuai. Oleh kerana manusia kuno dahulu tidak mempunyai alat penunjuk arah yang dinamakan sebagai kompas. Jadi, mereka mencari arah dengan berpandukan kedudukan bintang di langit. Jadi, kalau mereka dapat melihat burus pari, sudah tentu burus pari dapat membantu mereka mencari arah selatan. Jadi, kalau mereka nak ke arah utara pula, sudah tentu mereka akan mencari burus biduk tadi yang boleh membantu mereka ke arah utara. Yang keduanya tadi menandakan musim menanam ataupun menuai. Kita semua tahu manusia kuno ataupun manusia purba tidak mempunyai kalender untuk mengetahui bulan yang sedang mereka lalui. Sama ada Januari, Februari, Mac, mereka tak tahu kerana mereka tidak memiliki kalender. Jadi, untuk mempandukan bulan untuk menanam dan menuai, mereka akan gunakan burus yang kelihatan di langit pada waktu malam. Contohnya, dalam keadaan yang pertama, mereka hendak menanam gandum, mereka akan tunggu burus biduk untuk muncul. Kerana keadaan pada burus biduk itu mungkin sesuai untuk menanam kerana memiliki taburan hujan dan tidak terlampau panas untuk penanaman gandum. Jadi, bila burus biduk dah nampak dekat langit, mereka akan tanam. Kalau mereka tanam pada lain musim ataupun keadaan yang tidak sesuai, maka tanaman mereka tak menjadi kerana cuaca tidak mengizinkan. Mungkin aliran sungai kurang membawa air, hujan kurang turun, jadi tidak dapat menggalakkan penanaman gandum mereka. Ataupun burus belatik digunakan sebagai penunjuk musim sejuk. Mereka tak tahu itu bulan Disember atau November yang akan membawa kepada musim sejuk. Jadi apabila mereka melihat burus belatik di langit pada waktu malam, mereka dah boleh agak itu nak datang musim sejuk. Jadi mereka dah kena siapkan, prepare atau bersedia bekalan-bekalan makanan untuk tempoh 3 atau 4 bulan sepanjang musim sejuk tersebut. Ataupun mereka juga menggunakan burus Scorpio untuk melihat waktu menuai. Menuai ni maksudnya mereka tuai juga, tuai semula gandum atau padi yang mereka dah tanam. Menunjukkan tempoh itu telah matang untuk mengaut hasil tanaman itu. Jadi dekat sini sama ada burus belatik ataupun burus Scorpio ataupun burus biduk digunakan manusia untuk menandakan musim menanam ataupun musim menuai. Jadi, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan bincangkan kesimpulan daripada hasil pelajaran. Yang pertama, burus ini ialah sekumpulan bintang yang mempunyai corak. Terdapat 4 corak yang telah kita sebutkan dalam pelajaran ini, iaitu biduk, belatik, Scorpio dan pari. Keempat burus ini boleh membantu manusia dalam melihat arah dan menentukan musim menanam dan menuai. Sebagai contoh, burus pari dan biduk digunakan untuk melihat arah. Pari menunjukkan arah selatan, manakala burus biduk menunjukkan arah utara. Manakala burus Scorpio, belatik dan biduk juga boleh digunakan oleh manusia purba untuk menentukan musim menanam dan menuai dalam pertanian mereka. Jadi sekian saja hasil pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda. Assalamualaikum.